Assalamualaikum. Selamat sejahtera saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Dalam siri yang lalu, apabila saya menyebut bahawa khalifah artinya pengganti, ramai yang kurang senang dengan kenyataan ini. Alasannya, kerana Allah yang Maha Kuasa tidak memerlukan bantuan manusia atau mana-mana pihak. Saya tidak menafikan itulah hakikatnya. Allah memang Maha berkuasa, boleh melakukan sesuatu. Tetapi mengapa dalam ayat 62 An-Naml Allah menyebut dengan jelas menjadikan kamu pengganti menguasai bumi itu? Yang bermaksud menjadikan manusia sebagai penggantinya. Jadi dalam siri ini, saya nak menyebut sekali lagi sebagai penjelasan kepada maksud pengganti Allah yang disebut oleh ayat 62 An-Naml itu. Saya mulakan dengan melihat semula maksud ayat 62 An-Naml itu. Ayat itu menyebut 3 perkara, iaitu memperkenankan doa orang yang menderita, melepaskan kesusahan orang, dan menguasai bumi. Yang pertama itu, siapakah yang menderita itu? Biasanya orang menderita kerana sakit. Sebagai contoh, seperti kencing manis, sakit buah pinggang, kerana kecederaan yang parah dan sebagainya. Yang kedua, siapakah yang kesusahan itu? Orang susah kerana mendapat musibah, seperti kemalangan, kebakaran rumah, ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah menguasai bumi. Ini bermaksud Allah memerintahkan kita menjaga bumi ini dari sebarang kerosakan. Seperti yang disebut oleh ayat 74 Al-A'raf. Saya melihat ketiga-tiga perkara itu adalah berkaitan dengan apa yang disebut sebagai takdir. Jadi, menderita itu adalah takdir. Kesusahan itu adalah takdir. Dan kerosakan bumi itu juga adalah takdir. Mengapa dikatakan takdir? Bagi menjawab soalan itu, mari kita lihat kembali sekali lalu apakah maksud qada, qadar, dan takdir. Qada ialah hajat Allah. Misalnya, Allah nak mencipta manusia itu dikatakan qada.
Allah hendak mencipta air, itu dikatakan qada. Allah hendak mencipta air. Kadar. Kadar itu ialah ciri-ciri ciptaan itu. Air, ciri-cirinya atau sifatnya ialah sejenis cecair, cenderung mengalir ke tempat yang lebih rendah. Boleh tersejat menjadi uap, naik ke atas ruang angkasa. Bila tersejuk, akan terjadi bintik-bintik air atau titik-titik air dan jatuh ke bumi sebagai hujan. Manusia, ciri-cirinya ialah makhluk yang terbina daripada jasmani dan rohani. Jasmaninya ialah tangan, kaki, mata, darah, kelenjar insulin, buah pinggang, pundi kencing dan sebagainya. Rohaninya ialah nalurinya, emosi, akal. Bagi memahami maksud takdir itu, mari kita lihat kejadian manusia. Dari sudut jasmani, ada orang yang Allah cipta dengan jasmaninya yang cukup sempurna. Ada pula yang kurang sempurna. Inilah kadar bagi orang-orang berkenaan. Yang sempurna itu, alhamdulillah, biasanya akan kelihatan sihat sehingga ke usia tua. Kurang masalah penyakit. Yang kurang sempurna, misalnya, Allah menganugerahi seseorang itu dengan kelenjar insulin yang lemah. Ini kadar atau ciri-ciri orang itu. Takdir ialah kesan dan akibat dari ciri-ciri itu. Mungkin boleh disebut sebagai natijah. Misalnya, ada orang yang dicipta dengan kelenjar insulinnya lemah. Tidak boleh mengeluarkan insulin lebih daripada kemampuan insulin yang lemah itu. Kalau orang berkenaan tidak menjaga gaya permakanannya, gula yang berlebihan dalam badannya tidak dapat dimusnahkan oleh insulin yang sedikit itu. Jadi, kesan dan akibatnya ialah orang itu akan mengidap kencing manis. Artinya, kencing manis itu adalah takdir atau kesan dan akibat dari kelenjar insulinnya yang lemah itu. Jadi, dengan kaedah yang sama, kita boleh sebut orang yang menderita itu adalah takdir, iaitu takdir dari kejadiannya. Orang yang susah itu juga adalah
takdir dari asal kejadiannya yang ditetapkan oleh Allah. Jadi sama ada ianya kencing manis atau menderita atau kesusahan, itulah takdir. Sekarang saya nak sebutkan poin yang sangat penting tentang kejadian kencing manis itu. Poin yang sangat penting yang saya maksudkan itu ialah bahawa kencing manis atau diabetes itu terjadi di dunia ini, di bumi ini. Ia adalah suatu fenomena yang berlaku dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seharian kita. Begitu juga dengan orang yang menderita, orang yang kesusahan dan kerosakan bumi itu dan lain-lain yang seumpamanya adalah fenomena yang berlaku di sekeliling kita, yang berlaku bersama-sama dengan kehidupan kita. Jadi, sangat wajarlah apabila Allah memerintahkan kita menjadi penggantinya. Menjadi penggantinya bagi menangani fenomena tersebut, menguruskan masalah orang-orang berkenaan. Pendek kata, fenomena takdir itu seperti sengaja Allah letakkan di bumi ini bersama kita. Allah jadikannya sebagai sebahagian daripada kehidupan kita. Jadi, jika kalian hendak mempersoalkan mengapa, jawabnya ialah seperti yang kita dengar dalam pengajian-pengajian, iaitu di sana ada hikmahnya. Jika hendak dikaitkan dengan ayat 69 Al-A'raf pula, jawabnya ialah kerana hendak menguji kita yang mempunyai kelebihan dan kekuatan pada bentuk kejadian tubuh itu, untuk apakah kita gunakan. Jadi, apabila Allah menyebut dalam ayat 62 An-Naml itu menjadikan kamu pengganti itu, artinya ini adalah suatu peringatan buat kita kepada ayat 69 Al-A'raf. Kelebihan dan kekuatan itu harus dilihat sebagai sebahagian daripada persediaan awal untuk menjadi pengganti. Jadi, jika kita tidak boleh menggunakan perkataan pengganti itu, perkataan apa lagikah yang nak kita gunakan? Lagipun, ayat 62 An-Naml itu sendiri terang-terang menyebut perkataan khulafa, yang artinya pengganti. Apakah kewajarannya untuk kita menyebut pengganti Allah itu suatu yang boleh menyalahi akidah umpamanya? Kerana kita hanya mengurus hal-hal keduniaan, hal-hal kemanusiaan yang berada
di sekitaran kehidupan kita. Tidak lebih dari itu. Kita tidak mencampuri hal-hal qada dan qadar Allah, kerana itu adalah sunnatullah. Jadi, nak disebut sekali lagi, iaitu sangat wajarlah apabila Allah menjadikan kita penggantinya. Memperkenankan doa orang yang menderita itu, melepaskan kesusahan orang, dan menguasai bumi, yang disebut oleh ayat 62 60.